Ecco, saya được tin vào đi ô tô. Tes, tes. Ada orang ke tak ni? Nyap ni. Ada. Belum start lagi Join.
Okey, kalau saya pakai yang ni boleh dengar tak? Dah ni dengar. Okey, saya tukar PC ni lah. Mungkin PC yang tadi ada masalah. Sekejap, saya tukar Baru kamera untuk PC ni lah. Sekejap ya. okay, baru clear. Okey, sorry. Sekejap saya tukarkan kamera. Setting, start video. Okey, sekejap ya. Saya tukar background sekejap. Nampak suka segi kat belakang tu. Okey, alright. Sorry lah. Okey. Sekarang kita start semula ya. Okey, Assalamualaikum. Minta maaf dari segi masalah teknikal tadi. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan join khusus pelaksanaan sidang video menggunakan Webex. So aplikasi Webex ni sama dengan aplikasi yang lain-lain seperti Zoom, seperti Google Meet, Microsoft Teams. Jadi kadang-kadang ada yang tanya mana lebih sesuai. Bagi saya benda tu kena cuba jaya. Ada orang pakai yang Webex dia tak selesa. Ada yang suka pakai Zoom. Ada juga yang kata Zoom dia tak selesa, dia suka pakai Microsoft Teams. Jadi masing-masing lah. Jadi kalau untuk Webex ni layout dia kalau ikutkan masa awal-awal dulu memang agak tak friendly sikit lah. So akhir-akhir ni bila dia dah upgrade, saya tengok dia punya layout dia pun, button-button yang dia buat pun kita rasa sesiapa yang first time pakai pun boleh faham lah kan. Okay, jadi nak menggunakan Webex ni ada dua cara. Satu, kita boleh menggunakan Webex direct daripada web browser, ataupun satu lagi kita boleh gunakan Webex menggunakan aplikasi yang di-download. Kalau PC tu boleh download software Webex, dekat dalam handphone boleh download apps je lah. Okay, untuk Webex bagi yang ni selalunya untuk kalau kita kata meeting biasa panggil urus dia lah. So urus dia ni dia akan create link untuk ahli-ahli mesyuarat ataupun peserta khusus menggunakan akaun, sama ada akaun bayar ataupun akaun yang tak berbayar. Jadi Webex ni ada dua. Basic account yang free ataupun satu lagi yang berbayar. Berbayar package yang macam UPM ada subscribe lah sekarang. Jadi kalau bagi sesiapa yang nak pakai akaun percuma ataupun akaun basic free, dia boleh register akaun tu di, sekejap saya share share. Bentar, PC saya pun seduh. Keluar kan. Nak saya punya skrin. Internet lain ni slow sikit lah. Saya pun anak-anak tengah ada kelas ni. Kalau masih belum, okey, dah keluar ya. Okey, kalau tuan-tuan nampak, sekarang ni saya ada buka internet browser. Okey, jadi sesiapa yang nak menggunakan akaun yang nak menggunakan Webex tapi tak ada akaun dalam UPM, boleh sign up akaun percuma daripada Webex. Pergi kepada alamat webex.com, webex.com. Lepas tu klik sign up for free. Jadi sign up ni tak susah. Dia cuma perlukan kita punya email saja. Nanti key in email, lepas tu klik sign up. Masukkan kita punya info,
dengan password, nanti dia akan emailkan kita untuk activation, untuk activate kita punya account. Nanti check dalam kita punya email lah. So bila dah dapat account tu nanti, kita boleh login dalam Webex tadi tu untuk schedule the meeting. So schedule meeting ni nanti saya tunjuk cara-cara ya. Jadi saya cuma tunjuk tadi tu, kalau siapa yang tak ada account lagi nak guna pakai Webex yang percuma, boleh daftar di webex.com. So bagi yang ada account dah pun daftar, okey, untuk login masuk semula dalam webex.com, lepas tu klik sign in. Okey. Kita klik sign in, ada dua option yang dia bagi, satu Webex meeting ataupun satu lagi Webex team ni. Tapi untuk kita pakai Webex meeting. So klik Webex meeting dan masukkan email dan password yang kita daftar tadi lah. Okay, sign in with your email address, nanti in, lepas tu klik next, nanti kita akan dapat page, kata page management ni lah. Okay, saya tunjukkan account. Okay, ni kalau pakai free sama je, free dengan berbayar UPN sama je, akan pergi ke page yang ni. Cuma sekarang ni saya nak tunjukkan yang gunakan Webex UPN pula ya. So kalau Webex UPN, alamat dia upm.webex.com. So lepas kita klik upm.webex.com, anda akan dapat page, landing page ni. Okay. Lepas tu kita perlu sign in. Okay, ni landing page dia. Dia ada, kalau siapa yang belum ada lagi file software yang Webex tadi tu, tuan-tuan boleh download dan install daripada Webex ni. Okay, lepas tu yang lain-lain tak perlu. Okay, sekarang ni saya nak login masuk di sini. Okay. Kalau pun nampak atas sebelah kanan ada button untuk sign in, right? Okay, klik sign in tu. Okay, lepas tu masukkan ID lah, masukkan yang tadi. UPM. Contoh ni saya gunakan akaun saya. Next. So landing page ni nanti kita sebabkan yang UPM ni kita gunakan single sign on. Jadi lepas kita masukkan email tu, dia akan pergi kepada kita punya UPM ID. So UPM ID ni adalah UPM ID yang kita selalu masuk setiap hari tu lah. Masukkan nama dan password anda. Lepas tu login. Okay, next dia akan masuk ke dalam landing page yang main tadi tu. Kalau yang masa dekat yang masa dekat anda pakai akaun basic ke, akaun percuma ke, sama juga. Cuma yang berbeza kalau macam untuk admin, dia ada lagi satu option untuk site admin macam ni. Ni untuk saya lah. Kalau siapa yang biasa dia tak ada ni. Okay, ini main page kita. Kalau anda perhatikan belah sini ni, kita boleh change kita punya gambar. Klik change. Lepas tu masuklah, uploadkan gambar masing-masing lah. Okay, apa yang ditunjuk sini adalah ni nama kita dan ini adalah personal room. So yang nampak ni http://upm.webex.com /m-rafizan, ini adalah personal room anda. So kalau anda bagi link ni kepada kawan-kawan ataupun kepada tim yang nak bermesyuarat tu, dia sama macam link yang anda dapat yang saya bagi untuk join kursus ni. Ni dia panggil ni ad hoc meeting. Jadi kalau klik je ad hoc meeting ataupun start a meeting ni, dia terus dia masuk. Terus. So nak masuk ni pula, kalau anda rasa cuba tengok dalam yang drop down menu ni, dia ada bagi option. Bila kita start meeting ni, sama ada kita nak menggunakan desktop apps ataupun web apps.
So desktop app ni yang kita install tadi. So kalau web app ni kita perlu install. Dia terus join daripada browser. Okey. Kalau tu satu, ataupun satu lagi kalau kata yang untuk nak bagi personal room ni punya link ni, boleh klik dekat sini dia untuk copy. Klik copy. Lepas tu dah dapat kita punya copy ni, pergi je dekat mana-mana. Katakan sekarang ni biasa orang dah pakai apa WhatsApp ada WhatsApp group. Masuk dalam WhatsApp group, lepas tu paste. Ataupun masuk email kita, default email, tak salah email UPM ke, email Gmail ke. Lepas tu paste dalam tu, dah hantarlah kepada rakan yang nak join kita punya meeting ad hoc tu. Okay, tu kalau pakai ad hoc meeting. Jadi senang. Hak tu simple, straightforward je. Tak perlu ada setting apa-apa. Okay, yang ni saya nak tunjuk pula schedule meeting. Okay, schedule meeting ni meeting ataupun session yang kita nak buat untuk hari yang berikut-berikutnya. Okay, katakan esok, katakan dah ada nak buat meeting. Okay, siapa yang pegang akaun Webex dekat PTJ, actually dalam peragihan akaun Webex dulu, setiap PTJ kita dah minta ketua PTJ assignkan few staff yang akan jaga akaun Webex masing-masing. So nanti kalau kata siapa yang tak ada akaun tu, kalau nak buat meeting ataupun nak buat seminar ke apa ke, boleh contact dengan wakil PTJ yang ada akaun Webex ni. Jadi dia yang akan createkan link untuk anda. Nanti dia pun kena juga masuk dalam meeting tu, dan bila dah masuk nanti dia boleh transfer host tu kepada anda. Okay, so saya tunjuk cara kita go next pada how to schedule meeting ya. Kita klik schedule. Cik Mus boleh tutup mic. Okay, terima kasih. Okay. Paparan yang akan anda dapat lepas anda klik schedule tu, dia akan ada meeting type, meeting topic, password, date, attendance, lepas tu ada advance. Jadi untuk meeting type, kita pilih meeting pro. Webex meeting pro. Jangan ambil yang personal. Kalau personal ni nanti dia tak ada password. Kalau yang pro ni kita boleh create password. Sebab that one quite keperluan lah kalau kata kita gunakan untuk meeting yang besar ataupun meeting yang melibatkan orang ramai lah. Saya takut nanti link tu kalau kita bagi tak tanpa password, nanti senang orang join, hack masuk. Macam kena masa yang Zoom tu, jadi Zoom booming. So bila ada password ni agak secure sikit lah. Okay, untuk next meeting topik. Meeting topik, okay, taruh apa mesyuarat ataupun training yang akan anda nak buat tu. Katakan saya taruh mesyuarat pengurusan. Mesyuarat pengurusan. Okay. Lepas tu meeting password ni ialah auto generate. Jadi bukan kita yang buat lah. So dia auto generate, ataupun kalau kita nak generate lagi password lain, kita tekan yang reload ni. Right? Okay, lepas tu ni, okay, ni yang penting. Date and time. Okay, klik date and time. Dia akan keluar apa nama ni, kalender, sorry. Kalender dalam bentuk ni, just tick je mana tarikh yang kita nak. Tarikh, kalau kata next, saya katakan Monday. Right? Next, satu. Lepas tu masa. Masa ni start pukul berapa? Katakan start pukul, saya nak start pukul 10, pukul 9 pagi lah meeting. Katakan. Ini minit. 9, pukul 9 pagi. Oh sorry, kita keluar. Okay, duration. Duration menentukan berapa lama meeting tu akan berlangsung. Katakan, sorry, saya nak 10, right. Okay, pagi AM atau PM. Okay, duration. So kita boleh pilih lah berapa jam, sejam, 2 jam, 3 jam. Dia maksimum untuk satu sesi ialah 24 jam.
Okay, katakan meeting kita set sebagai 5 jam. Okay, 5 jam 10 minit. Okay, dekat sini yang berbeza dengan account basic. So, bila account basic, duration dia kat sini kosong, kat sini maksimum 50. Dia untuk yang basic hanya 50 saja. 5 minit saja. Right. Kalau katakan 5 jam, okay. Katalah meeting tu, sebab nanti mungkin akan ada tanya. Katakan dia set 5 jam, tapi meeting tu lebih daripada 5 jam. Adakah meeting tu akan disconnect? Tak. Selagi admin ataupun host yang ada dalam meeting tu, selagi dia tak klik end meeting, selagi tu meeting tu tak akan terputus. Right? Okay, klik done. Okay. Next ialah recurrence. Apa maksud recurrence? Recurrence ni kalau kata meeting tu berulang. Kalau kata meeting tu katakan esok pun nak buat meeting yang sama pada waktu yang sama, ataupun next week kita nak buat meeting yang sama pada waktu yang sama, okay, kita boleh gunakan function recurrence ni. Tick recurrence. So, dia ada option untuk daily, dia ada option untuk weekly. So, dia tanya recurrence pattern untuk nak buat weekly ke, ataupun nak buat daily ke, ataupun monthly ke yearly. Jadi pilihlah masing-masing. Tapi kalau kata meeting tu hanya untuk sekali, so tak perlu buat apa-apa, untick recurrence. Okay, katakan saya tak nak buat apa-apa, saya nak meeting tu sekali saja. Hanya katakan hari 21 hari bulan ni. Okay, attendees. Untuk attendees, kalau katakan roster tu tahu ahli meeting dia boleh letakkan terus email-email attendee ni. So, letak nama katakan Rafizan, Elias, UPM, lepas tu koma. Lepas tu katakan siapa lagi? Fikri, Elias, UPM, koma. Tapi, kalau tak ramai, okey lah. Kalau ramai, cara yang paling sesuai, lepas kita dah schedule nanti, dia akan bagi link dengan meeting ataupun password tadi. Ambil meeting link tadi, masukkan dalam email, lepas tu hantar dekat email. That's one lagi better. Okay, tapi kalau tak ramai, boleh terus yang letak dekat sini. Right? Okay, itu basic. So, kalau kita dah buat ini pun dah cukup dah. Tapi, dia ada lagi option lain. Kalau nak tahu, kita boleh klik show advanced option. Okay, dia ada setting advance untuk audio, untuk agenda, ataupun untuk schedule punya. Okay. By default, Webex ni dah pun setting dia cantik lah. So, tak payah buat apa-apa. Pilih je yang template sebagai default. Tapi ada orang dia nak tambahan. Katakan contoh dia nak tahu terus agenda. So, tu agenda, klik je agenda tu, nanti isi lah apa-apa agenda dalam ni. Jadi, siapa yang masuk nanti dia akan nampak agenda tu. Sebelum dia join meeting. Ataupun yang tadi tentang audio. Katakan audio ni, kita nak orang tu join sebagai gunakan audio Webex ke ataupun, okay. Untuk Webex ni, dia boleh pakai audio guna Webex ataupun voice over IP only. So, kalau by default, macam yang kita join sekarang ni, Webex audio saja. Okay. Yang yang selalunya, okay, yang selalunya orang agak tak puas hati dengan Webex. Dia kata, saya tak suka Webex bising. Saya masuk je, ada bunyi tong, tong, tong. Bunyi itu sebenarnya datang dari sini. Entry dan exit tone. So, kalau kita tak nak bunyi orang yang masuk ada alert, ada notification. So, yang ni klik no tone. Kalau tak, dia by default dia buat beep. Ataupun kalau nak lagi menarik, announce nama terus. Nanti dia akan keluarkan nama. So, macam saya buat default, saya buat no tone. Jadi sebab tu kalau tadi, walaupun kita dah ada sampai 100 orang lebih, tak ada bunyi beep ataupun bunyi dot waktu user lain masuk kan. So, sini settingnya. Pergi dekat show advance, lepas tu pergi dekat audio connection, entry and exit tone ni kita buat no tone. Okay, satu lagi yang selalu kita buat ialah kita mutekan attendee waktu dia masuk. So, waktu mula-mula masuk, kita allow attendee tu, bila kita tick yang ni, lepas dia masuk ya, lepas kita mute tadi tu, dia boleh unmute diri dia sendiri. Itu yang kadang-kadang kita dengar suara orang lain tu tengah bercakap, dia nak test dia punya audio tu kan.
Kalau tak nak bagi, katakan selalunya option ni berguna kalau untuk webinar. Bila webinar, selalunya kita nak panel saja yang bercakap ataupun kita punya penceramah saja bercakap. Jadi kita untick ini. So untick ini hanya penceramah saja yang boleh bercakap. So user walaupun dia nak bercakap, nak bertanya, tapi dia tak boleh unmute diri dia sendiri. Sini option dia. Okay, satu lagi ni, always mute attendee when they join the meeting. Ni pun kalau boleh tick lah. So, mula-mula masuk tadi, automatic dia termute. Okay, next saja agenda dah. Okay, untuk scheduling option. Okay, dalam ni ada co-host. Let me choose co-host for this meeting. Mana kata, kalau kita tick ni, bila kita dah start masuk kita punya meeting, siapa yang jadi host tadi tu, dia boleh tengok senarai peserta. Kalau ada orang yang dia nak minta tolong lah, kalau katakan kita kata kita punya urus dia lah, geng-geng urus dia tu, kita klik nama urus dia tu, lepas tu kita boleh assign role dia sebagai co-host. So co-host ni dia punya kata privilege yang dia ada ataupun dia punya role dia boleh bantu nak mute-kan orang. Sebab kadang-kadang bila presenter ataupun penceramah, dia dah full screen dia punya screen untuk sharing, dia tak nampak senarai peserta. Dan kadang-kadang bila ada peserta yang masuk bunyi-bunyi tu, dia tak sempat nak mute-kan orang tu. Jadi tu tugas co-host ni. Akan tengok kalau ada yang mengganggu mesyuarat ataupun meeting ataupun seminar tu, dia akan tolong, dia akan cari siapa yang bising tu, dia mute-kan dia punya mikrofon. Right. Itu satu untuk co-host. Ataupun dia ada option lain, dia buat automatic. Maknanya dia tak assign masa dah masuk, tapi dia buat siapa-siapa yang first kali join kita punya session tu, dia akan jadi co-host. Macam pagi tadi, let's say saya dah buka pukul 8 pagi. Lepas tu Fikri masuk je, automatic Fikri yang second attendee yang masuk tu, dia akan jadi co-host. Tu untuk option nombor 2 ni. Nombor 3, all attendee who have host account on this become a host when they try join. Mana kata, siapa yang ada account Webex di UPM, bila kita klik ini, dia masuk je, automatic dia pun jadi co-host. So, siapa saja yang bukan daripada account, yang tak ada account Webex UPM, katakan dia masuk guna Gmail ataupun dia masuk sebagai free account, okay, bila dia masuk tu, dia tak dapat co-host punya title lah. Right. So, selalunya kita akan tick yang ni lah. Jadi, host ni tahu siapa yang dia nak bagi sebagai jadi co-host ataupun siapa yang nak bagi untuk tolong dia kan. Alright, yang ni tak boleh, yang ni dia disable. Okay, satu lagi automatic recording. Kalau automatic recording ni normally saya tak berapa galakkan sebab bila kita tick ni, katakan pagi tadi pukul 8 saya dah start kita punya session ni, automatic pukul 8 tu dia start record. Padahal kita punya meeting tu kata pukul 10. Kita masuk awal tu sebab kita nak bagi orang lain masuk dululah, nak test suara, nak test video. Jadi kalau kita tick this one, automatic dia pukul 8 tu dia dah start record. Walaupun kita punya meeting tu sebenarnya start pukul 10. Right? So kalau boleh yang ni tak perlu tick lah. Okay, yang ni choose password kalau tak nak ada password. Record session ni kalau kita nak enable tak enable record session. Okay, record session nanti saya terangkan. Record session ni lebih sesuai nak guna kalau kata untuk kelas lah, untuk kelas ataupun untuk seminar yang ada parallel session. So, kita boleh enable record session. Okay, unlock meeting. Yang ni feature baru yang ada dalam Webex. Sebelum ni Webex tak ada feature ni. Feature ni kalau kata dalam Zoom ataupun dalam Google Meet, ni sebagai dia panggil waiting room. Dulu tak ada waiting room. Dulu kalau dalam Webex ni, dapat je link, you boleh terus masuk dalam meeting. Lepas tu bila dah masuk meeting tu, barulah host rasa orang ni tak okey ni. Orang ni baru dia boleh expel ataupun dia boleh kick out orang tu. Tapi sekarang ni bila dah ada unlock meeting ni, kalau dah ada ini, nanti dia akan semua sangkut dekat dia panggil waiting list lah. Jadi nanti co-host ataupun host nanti dia akan buat tapisan di situ lah, siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk. Okay, macam yang saya buat sekarang ni, saya tick guest can join the meeting. Jadi siapa saja yang ada link saya, dia boleh terus masuk.
Alright, and then sekarang lepas tu automatic lock. Automatic lock ni kalau kata kita punya, selalunya orang guna ni untuk mesyuarat ataupun sesi interview ke, mana yang perlukan memang precise waktu. Dia buka je pukul 10, lepas 5 minit tu dia terus tutup. So kita boleh tick ni dan kita boleh bagi masa lah berapa minit sebelum meeting-meeting tu start. Kalau macam yang sekarang ni kita ramai dan kita fleksibel lah. Bagi saya kita tak perlu tick lah untuk lock dalam berapa second ni. Okay, registration. Ini registration yang built-in dalam WebEx. So kalau kita tak perlukan registration macam yang Rusia tengah buat sekarang, macam Noor Dayu dia buat gunakan apa nama tu email, dia hantar email itu kan, dia gunakan Google Form. So dalam Google Form tu registration yang kita buat lah. Jadi benda ni bergantung pada masing-masing urus dia yang manage lah. So kalau macam tadi kita dah ada pendaftaran dekat Google Form, tak perlulah sini. Kalau perlu, bila kita klik ni require attendee to registration, maknanya bila dia dapat link tu, dia klik, dia ada satu lagi form dia kena isi. Bila lepas dia isi tu, baru dia boleh masuk nanti. Jadi kalau macam yang sekarang ni, dia ada way lah. Bila dia ada way tu, kita bagi dulu kita punya form, user dah isi. Lepas user dah isi, baru kita hantar kita punya link meeting tu pada user melalui email. So yang tu masing-masing punya management lah nak guna cara mana. Okay, ni email reminder, maknanya dia akan bagi remind untuk kita, untuk host ni, macam saya, 15 minit sebelum meeting start tu dia dah bagi kat email. Dia kata your meeting that been schedule ni akan bermula 15 minit lagi. Ataupun kalau kita nak lagi awal, kita boleh lah check 40 minit ke, 45 minit ke. Okay, ni meeting option lain ni, sekejap ya. Ini option that you want participant to have when the meeting begin. Macam tadi kita ada chat punya session. Kalau saya untick ni, mana user tak boleh chat. So bila ni dia tak ada button untuk dapatkan apa nama tu panel chatting. Okay, nota pun boleh. Lepas tu kita boleh file transfer. File transfer ni file dia tak boleh lebih daripada, kalau tak silap, 1 gig ke. File dia kecil je. Okay. Okay, yang lain tak ada apa. So kalau boleh this one tak payah usik pun dapat, sebab ni by default yang dah WebEx bagi. Okay, attendee privilege ni sama juga macam yang tadi tu. Apa yang kita nak attendee boleh nampak. Maknanya attendee boleh share tak content dia. Sebab macam ini saya buat share content, maknanya sesiapa saja yang dalam kita punya list sekarang ni, 100 orang ni, kalau dia klik share, dia boleh override saya punya sharing. Okay, lepas tu kita nak tak ada separuh Fikri, kita tengok siapa yang tu bunyi. Alright, terima kasih. Okay, untuk view participant list ni, maknanya kita sebagai user ni, kita nak bagi tak orang tu tengok senarai peserta lain. Katakan 100 orang yang ni, kalau kita untick ni, dia tak boleh nampak orang lain, dia cuma boleh nampak nama dia saja. Kadang-kadang ada meeting yang privacy macam tu, let's say macam sesi interview. Kadang kita nak beritahu participant yang lain yang memang ada join kat situ. So dia cuma letak nama dia saja. Okay, thumbnail, control application, rasa yang lain tak ada salah. Ini participant chat ni, dia boleh check dengan host, presenter dan ada participant. So yang ni okay je. Alright, bila dah settle semua tu, double check semua, nama dah okey, email semua dah masuk, tarikh dah masuk. Kalau dah okey semua, klik schedule. Okay, klik schedule. Okay, bila dah klik schedule, dia akan pergi ke page ni. So page ni tunjukkan apa yang kita dah schedule tadi. So kalau kita buat mesyuarat lah saya. Okay. Cuba tengok ni. Okay, sekarang ni kita dah schedule kita dah schedule meeting, kita dah dapat link, kita dah dapat meeting number, password, host key. Okay, so saya terangkan sikit sebelum saya terang tadi yang tentang kita silap type tu. Kita boleh ubah benda tu tau. Okay, host key. Host key ni
Kalau bukan kalau boleh, memang seboleh-bolehnya bagi host key ni kepada sesiapa. Katakan host key ni saya terlupa, saya terkopi, saya copy link ni kan, meeting saya terkopi sampai ke sini semua. Dan saya dah pun hantar link ni kepada kita punya participant. Nanti bila participant masuk dalam kita punya meeting, dia ada host key kan. Dia ada satu menu tu untuk claim sebagai host. Jadi kalau kata peserta tu boleh claim sebagai host, dia masukkan host key, Webex akan minta host key, dia masuk host key ni, dia boleh take over you punya session. Sebab host adalah hierarki paling tinggi lah dalam kita punya session tu. Jadi make sure nanti jangan sampai terbagi host key ni kepada orang lain. Host key ni hanya untuk kita. Nak copy tadi tu sama ada kita copy meeting link satu-satu ataupun tepi ni, kalau perasan dia ada satu function untuk copy. Bila klik copy ni dia kata copy. Jadi dah copy, maknanya dia boleh paste lah dalam dia punya email. Ataupun kalau nak copy the whole thing, let's say nak copy ni mesyuarat pengurusan, post by netizen, masa berapa, habis pukul berapa, klik yang dekat atas ni pula, copy yang atas ni, klik copy ni, dah kata copy, baru paste dekat kita punya email. So bila klik ni ataupun klik ini sebenarnya lagi selamat sebab dia tak tercopy dengan ni. Sebab yang ni kita buat sebagai manual macam tadi. Kalau kita copy macam ni, kita tercopy, itu manual. Kalau kita copy yang ni saja ataupun copy yang ni saja, hanya copy yang penting saja tanpa host key. Okey, berbalik tadi yang saya tengok, saya tersilap tulis mensyuarat. Jadi macam ni kita nak ubah. Bolehkah kita ubah? Boleh. Edit function yang nombor icon nombor 2 ni, klik edit. So dia akan pergi balik page yang sama sebelum ni tadi. Jadi kita ubah lah dekat sini basement. Mesyuarat. Okay, kalau dah okey, lepas tu save semula. So dia kata we will send and update email kepada kepada orang lain. Tapi kalau katalah kita dah hantar ni, let's say sehari dah hantar dah postkan dekat dah sehari. Masih adakah orang tu dah tahu link ni? Tapi kalau bila kita ubah ni, adakah link ni berubah? Tak. Dia hanya ubah benda ni saja. Link ni masih tetap sama. So tak ada isu sebenarnya kalau kata kita ubah apa-apa, kita edit ni, link masih lagi sama. So kalau orang tanya link berubah ke, tak boleh pakai link yang sama juga. Okey, kalau yang bawah ni dia ada option untuk kita nak join kita punya meeting. Sama ada yang ni kita pakai software base kita yang macam tuan-tuan dah pun install tu, ataupun satu lagi kita boleh join by ni, dia panggil device. Ini dia appliance yang Webex dah jual lah. Maknanya kita tak perlu nak login apa ni. Benda sebenarnya dia letak dekat bilik meeting lah. Dia letak bilik meeting. Daripada meeting tu dia terus dial dia number ni. Okay. Ataupun kalau kata line kita teruk sangat dan kita masih nak join kita punya meeting, kita boleh join by telefon line biasa. Bila telefon line biasa ni, apa kekurangannya? Kita tak boleh nampak lah slide presentation. Kita tak boleh nampak lah muka orang lain. Kita hanya boleh dengar by telefon saja. So kita boleh call nombor ni dan masuk access code yang ni. Jadi kalau kata tadi yang siapa ada network teruk sangat, okay, tapi masih nak dengar, okey, ambil telefon dan nombor ni 03200585. Lepas tu nanti Webex operator akan minta access code. Masukkan access code ni, gunakan keypad, join. So dia masih boleh ikut meeting tu tapi dia tak nampak orang dan tak boleh tengok slide presentation. Tu je. Okey. Dah settle yang ni, kita dah schedule, dah bagi dekat participant. Okay. Nak tengok kita punya session yang kita dah pun schedule ni, pergi balik dekat ni, meeting. Saya punya line pun slow. Okey. Okey, bila dah masuk meeting, ini adalah senarai meeting-meeting yang kita dah create. Macam yang sebelum ni, saya create untuk hari ni punya ni kaedah penggunaan aplikasi.
So kalau tengok dekat tepi ni, tengok sekarang ni yang dah pun saya join, saya dah start, dia akan tukar pada join. Kalau kita belum lagi, katakan ni sebab hari Isnin kan, dia akan, button ni akan tulis start. Okey, untuk start meeting ni sebenarnya tak perlu kita tunggu, katakan hari Isnin. Tapi hari Ahad tu kita nak buat testing dengan kita punya, katakan urus dia. Ataupun kita punya selalunya apa nama persidangan lah, ataupun selalunya conference lah. Conference seminar-seminar tu kita mesti nak buat testing kan untuk sehari sebelum. Okey, kita masih boleh guna link yang sama ni. Kita start je dulu meeting tu. Tapi untuk hari esoknya masih boleh guna yang sama, link yang sama. Pagi tu kita start balik semua dia. Tak ada masalah. Alright. Bila kita dah start ataupun join, nanti akan ni habis part ni lah. Part dalam untuk cara nak schedule menggunakan kita punya apa nama tu Webex. Kita punya management Webex page. Bila dah masuk dalam ni, macam ni saya nak tunjuk saya punya. Let's say yang ni saya dah boleh stop sharing. Sekarang kita tengok apa nama setting dalam apa ni, dalam Webex tu masing-masing dah. Saya share dulu saya punya Webex. Share. Sekejap saya nak tutup mic siapa yang bunyi ni. Syafiqah ya. Saya mute sekejap Syafiqah. Jadi lupa mute kat tadi. Saya share saya punya Webex. Share Windows. Sekejap dulu. Alright. Ni sekarang ni kalau masing-masing punya masa mula masuk tadi pun dapat page yang sama macam ni kan. Bawah ni ada unmute, stop video, share, record. Right. So kita go one by one. Untuk unmute, ini kalau kata mula-mula kita masuk macam tadi saya dah set auto mute. Jadi bila kita auto masuk je, so button ni akan automatic macam ni, mute. So kalau kata kita tak enable kan yang tadi, yang participant tak boleh unmute dia tak boleh nak unmute lah. So kalau macam ini, dia klik unmute. Jadi bila kita button ni dah berubah kepada macam ini, maknanya kalau tengok ada indikator untuk kita punya mikrofon tu. So indikator tu menunjukkan kita tengah bercakap. So mikrofon kita function lah. Kalau kita nak test kita punya mikrofon okey tak okey, kita punya speaker okey tak okey. Boleh klik dekat, nampak tanda panah bawah tu. Klik drop down menu tu. So dia akan tunjuk sini apa mikrofon yang kita tengah guna. Apa mikrofon, apa speaker yang kita tengah guna. Macam mana kita nak test? Selain kita tanya dengan urus dia ataupun host, boleh dengar tak suara saya? Kita boleh dengar tak suara orang tu? Kita boleh buat self test. Pergi klik setting. Kita akan dapat page ni. So untuk speaker, kita boleh klik, kita boleh pilih macam tadi lah. Kalau kita ada lain speaker, katakan ada speaker external. So external tu apa nama dia, Jabra ke apa. Klik Jabra tu. Lepas tu, untuk nak test, kita test ni je. Klik test. Kalau dia playing tu, kita boleh dengar kat punya speaker bunyi beep kat atas slide ataupun bunyi jingle something tu. Maknanya okey lah. Untuk test mikrofon pula. Sama juga, pilih kita punya mikrofon apa yang kita pakai. Alright, lepas tu klik test. Bila kita klik test, ada indikator bawah ni kan. Kalau indikator tu bergerak macam sekarang ni, saya bercakap-cakap, benda tu bergerak. Maknanya mikrofon kita berfungsi. Nanti bila kita klik test, dia akan benda ni akan tulis kepada recording. So dia akan record dalam 10 second. After recording, dia akan playing. So playing, dia akan play balik suara kita lah.
Maknanya macam kita rekod pergi ke Webex, lepas tu Webex hantar balik. Kalau kita boleh dengar balik suara kita, maknanya kita punya setting audio tu dah okey. So yang lain ni kita, tak ada apa-apa, just by default jangan usik lah nak cerita. Alright, tu untuk siapa nama tu, untuk audio. Okay. Okay, kita go for next button. Next button untuk video. Video ni kita boleh stop dengan unstop kita punya kamera sekarang. Macam sekarang ni kalau kata macam saya untuk PC ni saya dah on. Jadi kalau kata saya nak off, saya just klik je button stop video. Jadi bila kita punya, kalau tengok kita ikon tu ada palang, maknanya kita punya video tak, orang yang tak nampak lah. Bila orang yang tak nampak tu, apa yang akan nampak? Dia akan nampak ni, kita punya profile picture yang saya kata tadi kita boleh tukar tu dalam website tadi. So kalau kita tak tukar, nanti dia akan keluar nama. Right? So kalau kata bandwidth rendah, kalau kita rasa network kita macam agak tak berapa cantik, selalunya kita akan turn off kita punya video lah. So bila kita turn off video, sebolehnya profile picture tu adalah gambar kita sikit. Jadi elok orang nampak lah siapa kita. Alright. So kalau nak on balik, just klik balik start video. Jadi kita punya video tu akan, sekejap ya, tak keluar lagi. Start video. Tak keluar lagi video ni. Di sini pun nak slow sikit. Tak apalah, nanti yang tu faham lah kan. Okay, macam mana nak setting satu lagi, nak setting kita punya video. Bila klik, okay tu dah keluar sorry lambat sikit PC ni pun. Okay, kalau kita klik yang tadi drop down menu untuk video pula, okay, option yang dia ada, kita boleh pilih berapa banyak video kamera yang kita ada. Kalau kata kita ada 3 kamera kat sini, pilih lah kamera 1 ke kamera 2. Kamera tu lah yang akan berubah dekat kita punya ni, kita punya komputer tu. Contoh kalau saya dekat sini, katakan saya tukar kamera saya sekarang ni, kamera ni. Let's say saya tukar kamera ni. Kamera ni lebih wide lah. 12%. So kita boleh ubah. Okay, jadi satu lagi option yang selalunya orang seronok nak guna lah sekarang. Sebab dulu tak ada function ni. Baru bulan 10 hari tu Webex dah keluarkan satu option untuk kita ubah kita punya virtual background. Sebab virtual background ni kadang-kadang macam saya duduk kat rumah. Lepas tu belakang ni kita rasa kita tak nak orang tengok. Okay, kita boleh ubah kita punya background belakang tu. Klik je change virtual background. Ataupun tadi boleh klik dekat setting dulu. Bila klik setting dia akan keluar macam ni. Okay, dekat kamera macam sama macam speaker punya window tadi. Dia ni speaker sebelah kiri, yang kamera belah kanan. Okay, untuk ubah kamera boleh pilih yang sini. So kalau ada 2-3 kamera boleh select. Okay. Okay, kat sini kita boleh change kita punya background. Okay, klik yang ni. Lepas tu dia akan keluar ni default punya background yang Webex dah bagi kat kita. Tapi kita boleh juga, kalau katalah kita dah ada buat satu image yang kita, let's say belakang tu ada gambar logo kita punya PTJ ke, macam mana kan? Kita boleh upload, klik yang ni, positif ni. Bila klik yang ni, nanti dia akan select lah. Kita boleh select file kita. Select, nanti dia akan appear dekat sini. Tambah lagi 1, tambah lagi 2. Ikut kita lah. So yang macam virtual background ni, apa yang boleh kita buat, kita just stick je. Dia akan ubah lah background belakang kita ni. Dia ubah yang ni. Tapi dia tak ubah secara real time. Lepas kita klik apply saja, baru dia akan tukar dekat main window. Sebelum tu dia akan appear dekat testing window ni, preview. Okay, katakan saya tukar ini. Bila saya klik apply, baru dia akan tukar dekat kita punya main window. Nampak Okay, perasan tak ada button ni? Ada macam rectangle. Itu untuk mirrorkan video kita. Katakan kita punya sekarang nampak bahagian
belah kiri gini, kalau kita mirror, dia akan ubah belah sini. Itu untuk mirrorkan video kita je. Kerana sini dia akan mirror belah sini. Itu je lah. Itu je function dia. Okay, untuk advanced setting ni tak payah usik lah apa-apa. Sebab ni by default yang WebEx tentukan. Alright. Habis dah yang tu, button 3 ni yang kita akan gunakan untuk buat presentation. Okay, presentation ni ada dua. Sebab ni akan bergantung kepada host anda. Kalau host tu allow user untuk share, so you akan dapat function untuk sharing lah. Kalau tak ada, nanti okay, saya tunjuk satu lagi function. Okay, ni function yang 3 ni untuk participant. Saya tak keluar lagi. Ramai tengah buka video juga. Okay, bila list participant ni keluar, tak sampai, tak ada lagi. Okay, list participant ni keluar, cuba pastikan saya sebagai host, bila yang ni kita, diri kita, host ni apa kita punya title, kita sebagai host. Okay, kalau tengok nampak tak dekat gambar saya tu, ada bulat tu. Okay, bulat tu sebenarnya menunjukkan kita sebagai presenter sekarang. Jadi kalau kita nak transfer presenter ni kepada orang lain, satu cara kita boleh drag je button ni, hantar je kat siapa yang kita nak. Lepas tu drop je kat siapa orang yang kita boleh bagi untuk presentation tu. Itu satu cara. Satu cara lagi, kita pergi kat nama orang tu. Katakan kita pergi kat, katakan Syeda ni kan. Saya klik nama dia. Lepas tu saya right click. Lepas tu saya boleh change role dia sebagai apa? Presenter, sebagai host atau co-host. Itu satu cara. Nanti kita pergi kat sini balik. Tadi kita masih dekat share kan? Alright. Bila klik, okay, kita balik semula tadi Bila klik share, alright. Share kita ada option untuk share kita punya screen. Kita boleh share kita punya screen yang tengah buka, apps yang kita tengah buka. Katakan kita tengah buka, kata ni ada window, ada web browser. Ataupun ni saya punya Microsoft Store, Microsoft Edge. So kita boleh pilih, bila kita pilih katakan yang ni saja, bila kita pilih yang ni, kita buka yang lain, WebEx takkan share benda tu. Dengan kata lain, dia cuma share, katakan kita share kita punya browser Google saja. Okay. Bila kita buka lain, kita nak buka katakan chatting ke apa belah kiri ke, yang tu tak, orang lain tak nampak. Dia nampak cuma yang Google saja. Ataupun kata let's say kita dah buat presentation dah keluar dekat sini, presentation PowerPoint. Klik je yang PowerPoint tu saja. So kalau kita buka masa tu Google ke, dalam WebEx dia tak nampak dah yang Google tu. Dia cuma nampak yang PowerPoint saja. Ataupun kalau kata kita tak nak macam tu, kita nak apa saja yang keluar dekat skrin kita, yang tu kita nak tunjuk dekat kita punya peserta, klik sharing screen. Bila kita klik screen ni, bila klik screen ni, apa-apa saja yang appear dekat kita punya window, kita punya screen kita tu, itu orang nampak. So yang ni agak bahaya kalau kata ada benda-benda kita terlupa. Masa itu mungkinlah katakan kita buka WhatsApp pula WhatsApp yang web tu. Yang tu pun orang boleh nampak lah. So, kalau kata kita klik yang macam yang kat sini ni, PowerPoint punya presentation saja. Bila kita buka WhatsApp yang dalam web tu, dia, orang lain tak nampak. Dia cuma nampak PowerPoint saja. Jadi ini bergantung pada kita punya keperluan masa tu lah. Okey, tu satu. Okey, yang ini option yang saya nak tunjuk ni agak penting kalau kadang-kadang orang kata, saya dah buat presentation, tapi kenapa saya punya video tu sangkut-sangkut? Okey, sangkut-sangkut tu gini, dia ada dua option dalam sharing. Bila sharing, dia boleh optimize hanya untuk teks atau image. Selalu kita guna ni untuk PowerPoint slide presentation. Ataupun kita boleh optimize dia untuk video. So, bila kita optimize motion dan video, okey, lepas tu make sure tick ni, kalau tak tick audio ni, nanti dia tak, kalau kita let's say kita play YouTube apa, dia tak dengar nanti. So bila kita optimize motion and video ni, dia lebih frame rate dia lagi tinggi lah. Jadi bila lagi tinggi tu, jadi untuk motion lagi clear sikit lah.
Jadi kat sini pemain peranan. Jadi kalau kata kita banyak nak share video, ambil option yang ni, optimize for motion and video. Kalau kita kata dalam tu hanya banyak presentation slide, okay, klik yang ni, optimize for text and image. Okay. Macam sekarang ni saya hanya buat optimize for text and image sebab saya tak banyak play video pun dalam ni. Alright, sebab yang ni nanti akan makan bandwidth sikit lah. Okay, habis yang sharing tadi. Next ni recording. Recording ni hanya ada kepada ataupun co-host. Untuk user biasa dia tak ada function, tak ada button recording ni. So dia yang dia ada cuma apa nama tu, unmute, stop video, lepas tu share. Itu je yang dia ada. Dan satu lagi, ni baru juga ni. Dia ada emoticon icon ni. Ni tak apa lah, kalau you nak main-main pun boleh klik ni. Lepas tu pilih lah. Ni macam kalau Facebook live ataupun YouTube kan. Klik je. Klik ni nanti dia akan keluar lah kat tepi tu. Tepi belah kiri tu. Katakan ketawa, dia akan keluar lah kat sini. Itu je lah. Ni tak ada apa-apa pun. Ini kadang main-main lah. Okay. Satu lagi yang function yang tak ada dekat dalam siapa nama tu, user biasa ialah tadi record Okay, sorry. Record tadi tu bila kita klik record, dia ada dua option untuk record. Sama ada record ke dalam cloud. Okay. Nanti file-file kita akan berada dalam Webex punya cloud ataupun record to local computer. Jadi lepas pada habis meeting tu, bila kita dah save nanti, dia akan simpan terus dalam komputer kita. Okay, bila record dalam cloud, dia satu je, dia bagi jangka masa. Dia kata dia perlu untuk generate file yang kita record tu, dia bagi kita masa dalam 24 jam. Jadi kalau file tu lama, mungkin dalam esoknya baru check lah. Jangan check terus memang tak ada lagi. So nak generate tu mungkin dia ambil masa dalam 24 jam lah. So kalau kata hari ni rekod pukul 10, cuba check pagi esok pukul 9 ke pukul 10. Ataupun kalau file tu memang kecil saja, katakan kita rekod tu dalam 5 minit. Tunggulah dalam 10 minit ke ataupun dalam setengah jam nanti boleh check. Maksudnya ada file tu dah ada dekat dalam kita punya apa nama tu cloud. Okay, cloud tu yang tadi. Kalau perasan yang kita buat management tadi tu untuk schedule tu, ada menu tepi tu recording. Bila kita klik recording tu, nanti kita punya file-file recording tu ada dekat dalam tu. Nanti kan saya tunjuk semula. Lepas ni kita settle yang ni lah. Okay, untuk breakout session. Breakout session ni, saya ambil contoh kelas lah senang cerita. Okay, let's say masa tu dah ada student kita dalam 50 orang. Okay, lepas tu saya nak minta student-student ni buat discussion dengan topik-topik yang saya dah bagi. Katakan group A, topik sekian, group B, topik sekian, topik sekian. Jadi, kita boleh klik breakout session ni. Lepas tu kita boleh assign lah. Kita boleh assign terus nama siapa-siapa yang kita ada student 50 tadi. Okay, 10 orang ni kita assign kepada session breakout room nombor 1. Kalau lagi 50 tu breakout nombor 2. Atau kita kata kita nak buat manually. Bila manually ni maknanya yang automatic tadi tu user boleh masuk session mana yang dia nak, breakout room yang mana yang dia nak. Kalau automatic manual ni kita yang akan create. So sekarang ni let's say assign 20 session into berapa session. Kita boleh buat lah nak apa, 1 ke 2 ke 3 session ke 4 session. Dia boleh pergi sampai 50 session, 50 breakout room. Okay, betul-betul create assignment. Ya, saya tunggu. Okay, macam ni. So breakout room 1, breakout room 2 ni kita boleh rename lah nama. Let's say saya nak rename ini kepada ni group. Ini kita klik, lepas tu kita rename group 2. Mana ni tak ada pun gambar Dan. Siapa tu? Okay, tak apa, fikir lah, tolong tuan tutupkan. Alright. Bila kita dah create ni, kita dah rename semua ni. Saya rename ni group 3. Okay, saya
Dengar tak suara saya? Okey dengar Dengar. Alright. Okey, katakan tadi dah group kan. Okey, dah rename group 3. Saya rename group 4. Saya rename group 5. Alright. Okey. Kita sebagai admin, kita boleh assign student kita. Katakan 5 orang ni, 1, 2, ni nama saya tak ya. Saya Fikri, Faziza, Rahim ni. Okay, kita assign kepada group mana kita nak. Ataupun select all, lepas tu masuk je dekat group mana yang kita nak. Kita assign kat sini katakan. Okay. Lepas tu bila dah assign tu, kita boleh start kita punya breakout session. Okay. So kalau perasan masing-masing dekat PC masing-masing, ya. Breakout session ada tak dekat masing-masing? Kita boleh join, perasan tak? Masih ada nampak tak breakout session dekat PC masing-masing? Tak nampak. Pergi dekat klik participant tu. Klik participant bawah ni, yang belah kanan tu, kanan bawah tu. Klik participant. Okay. Okay, ada tak group 1, group 2, lepas tu kita boleh join group mana yang kita nak join. Saya tengok yang saya punya PC satu lagi ya. Dia tak keluar lagi, tak apa. Okay, tak apa. Itu nampak lah kan mana kita boleh buat meeting, kita boleh buat parallel session tu banyak. Selalunya yang ni sama ada kita pakai untuk kelas ataupun baru ni ada satu seminar tu pun gitu juga. Dia buat breakout session untuk parallel session dia. So lepas pada habis keynote tu, lepas tu untuk untuk spesifik punya group, okay, dia buat group untuk yang nombor 1, group 3. Lepas tu dia open. Lepas tu bila participant masuk, dia boleh pilih dia nak join group mana. Okay, itu function untuk breakout session. Saya nak end breakout session dulu. Sudah lupa lah. Tinggal 2-3 lagi. Dah habis tu kan baru kita lepas tu bila kita dah habis breakout session tu, kita boleh end breakout session. Ataupun kita sebagai host, kita boleh bila breakout session, masing-masing ni akan masuk bilik masing-masing. So bila masuk bilik masing-masing, macam mana kita ni sebagai admin nak beritahu? Sama ada kita masuk dalam bilik satu, kita beritahu, kita cakap ada announcement kena buat. Ataupun kita boleh gunakan function ni, broadcast. Bila klik broadcast ni, kita boleh type kita punya message untuk the whole 5 session tadi. Jadi broadcast message akan hantar kepada mereka. Tu function broadcast. Okay, lepas tu kalau nak, lepas tu dia ada setting sebenarnya. Bila kita end ni, kita ada dalam 30 minit, saya macam ni kan. Bila klik setting, okay, setting ni allow attendee to return to the main meeting. Okay, kita tick. Habis session je, automatic dia akan masuk balik ke main room. Satu lagi, allow attendee to join the session later ni, tak ada apa ni. Kalau kata kita dah assign dia, tapi dia tak nak masuk lagi, dia boleh masuk kemudian lah. Ataupun kalau kita tak tick ni, kita macam force dia. Lepas saja kita assign dari tu, bila kita start je breaking, semua orang masuk bilik masing-masing yang kita assign. Okay, yang ni pula automatic end the session, kita bagi limit. Katakan untuk session tadi kita buat discussion tadi, okay, saya limit untuk you discuss dalam 30 minit. So after 30 minit, breakout session tu akan close. Tapi sebelum close tu, let's say dalam 1 minit, yang bawah ni. Dalam 1 minit nanti dia akan buat countdown lah.
So user ni akan nampak countdown kat situ. The meeting breakout session will end around dalam berapa saat lagi, So dia akan finish dia punya discussion cepat-cepat lah. Okay, bila dah finish tu nanti semua orang akan masuk dalam main room balik. Ataupun kita sebagai host, kita boleh end the breakout session ikut kita nak end waktu bila. Okay, kita end, saya end ni. Okay, end all breakout session. Do you want end all breakout session or participant will return to the main room? Okay, I say yes. So breakout session nanti dah tak ada, semua orang akan masuk balik ke main room. Okay. Okay, after breakout session tadi yang emotical icon, okay dah terang tadi. Okay, 3 titik ni untuk admin sajalah. Untuk admin dia ada satu function, yang lain ni saya rasa semua boleh faham lah. Let's say ni breakout session tadi kalau kita nak on tak on, ni sebagai admin ya. Ataupun satu lagi ni yang selalu orang guna, live streaming. Bila live streaming ni, kita apa saja session yang kita buat sekarang ni, you boleh stream benda ni terus ke Facebook ataupun ke YouTube ataupun ke mana-mana Facebook, mana-mana website yang provide streaming punya server lah. Selalunya orang selalu guna Facebook ataupun YouTube lah. So kalau bila kita klik live streaming, akan option kat sini. Ya, nak stream ke mana? Facebook, YouTube. So bila kita klik Facebook, nanti dia akan tanya kita punya Facebook punya email, Facebook punya login dengan Facebook punya password. Nanti dah masuk situ, terus dia akan masuk ke yang go live punya session tu. Masuk go live tu, kita tulislah kita punya tajuk, kita tulis kita punya description. And then satu lagi, bila kita nak start je go live, klik button belah kiri nanti dia tulis go live. Bila klik go live, macam ni kita nak tahu benda tu live tak live. Satu, tengok dalam Facebook kita. Satu lagi, dekat belah kiri atas ni dia akan tulis situ live Facebook live. Dia ada satu macam indikator kat atas ni. Dia tulis situ live. Okay, tu untuk ni. Tapi untuk enablekan benda ni, ini hanya, let's say you ada account dalam upm.webex.com. Function ni memang pada asal by default tak ada. Jadi mohon dalam SPCT bahagian yang bahagian perisian Webex, tulislah keterangan situ mohon enablekan live streaming bagi akaun sekian-sekian. Right? Sebab yang tu dia tak by default. Sebab takut juga bila Webex kata kalau dia buat by default, kadang orang tertekan, dia tak sedar dia punya session tu sebenarnya dah pun live ke Facebook, live ke YouTube. It's quite kata security sikit lah. Okay, yang ni tak ada apa-apa. Ni kalau katakan kita nak bagi link meeting ni kat kawan-kawan yang baru je nak masuk, copy link ni, lepas tu pergi hantar kat dia. Tu kalau last minute punya ni lah, last minute punya invitation. Awal-awal tadi kalau tu kita invite daripada kita punya Facebook, kita punya web tadi kan. Okay, invite yang remind ni siapa-siapa yang kita dah assign tadi tu, yang attendee tu. Ini untuk remind dia untuk join back semula, untuk join. Kadang-kadang dia lupa kan. Okay, tadi yang log meeting ni. Bila kita klik log meeting ni, lepas katalah dah 100 orang dan saya dah pasti 100 orang ni adalah itu saja attendee saya. Suppose takkan ada lagi lebih daripada 100 orang. Okay, saya kata stop. Saya log this meeting. Lepas saya dah log ni, maknanya sesiapa saja yang ada link, walaupun link tu is a valid link, tapi dia tak boleh nak join lah bila kita klik log meeting ni. Ini security untuk kita lah. Mana kalau kata student saya ada 30 orang saja. Confirm lepas pada 31 tu bukan student saya. Okey, saya terus log meeting ni. Macam tutup pintu bilik kuliah lah. Alright, okey. Okey, connect to video system ni tak perlu tahulah sebab ini sebenarnya bukan akan connect kepada endpoint yang siapa nama tu Google Webex jual. Ni kita tak ada lah. Okay, switch audio ni sama ada ni pun tak perlu tahu. Alright. Okay, so dah habis itu. Okay, last tadi participant punya okay, ini yang pangkah ni. Pangkah ni hanya ada dekat semua orang ada. Tapi option yang ada dekat URL hanya list meeting, betul? Bila klik ini, yang ada list meeting saja. Tapi macam saya sebagai host ataupun co-host, dia ada satu lagi, end meeting for all. Bila dia klik end meeting for all ni, habis semua keluar. Mana meeting pun dah tamat. Kalau dia klik list meeting saja, hanya dia saja yang keluar.
Tapi meeting masih berlangsung. Siapa yang ada dalam meeting tu masih boleh teruskan meeting lah. Okey, yang tadi masa recording ni, lepas kita klik stop, dia sebenarnya dia tak generate lagi file tu. Dia generate file lepas saja kita klik end meeting for all. Habis je end meeting for all, baru start recording tu dia generate. Okey, bila dia dah generate, katakan kita buat dalam PC, kita jangan tutup terus PC tu. Kena tunggu dia generate file tu sampai habis dulu baru boleh tutup PC. Kalau tak, file tu akan corrupt. Tu kalau kata meeting tu kata 2 jam, 3 jam, selalunya dia half lah. Kalau katakan meeting tu 3 jam, selalu dalam sejam lebih lah. Kita kena tunggu habis kita punya recording tu tamat, baru kita boleh tutup PC kita. Okey, yang tu dia bergantung kepada kita punya keupayaan processor kita punya memori kita, dan kita punya graphic card kita lah. Kalau kita punya processor tu, let's say i7, memori kita dalam 16, mungkin less daripada separuh tu. Kalau saya kata 2 jam, sepatutnya sejam, kadang mungkin boleh pergi sampai 20 minit ya. So bergantung pada keupayaan PC kita lah. Kalau kita tadi record on cloud, masuk ke dalam cloud, habis je meeting for all ni, tak fikir apa, kita boleh tutup PC. Sebab nanti generate file tu berlaku dekat cloud. Jadi kita perlu tahu. Kadang orang suka pakai cloud tu, itulah. Bila habis meeting, dia dah boleh buat kerja lain. Kalau tak ni, kalau kita record on PC, nanti kena tunggu. Kalau tak tunggu, memang file tu corrupt. Okay, next button dia participant. Okay, bila klik participant, senarai ni akan keluar. Tapi ingat tak tadi, kalau masa kita schedule meeting, untuk attendee, kalau kita untick yang show participant list, dia tak ada ni, dia tak keluar ni. Jadi dia tak tahu pun siapa yang tengah join sekarang. So kalau kita tick, maknanya participant boleh tengok participant list yang lain, dia akan nampak lah semua ni. Dia akan tahu berapa orang, ada 133 orang. Okey, siapa yang host? Dia boleh tengok, okey, Rafizan ni host. Ada co-host ke? Oh, ada co-host lagi. Fikri pun co-host. Macam tu lah. Ada separuh, dia sebab benda ni macam by secret, confidential agaknya bagi dia. Dia boleh tutup semua ni lah. Jadi, kita sebagai participant, kita tahu pun siapa host, tak tahu pun siapa co-host, dan kita tak nampak pun nama participant orang lain. Itu option tu ada dekat masa kita schedule tadi. Okey, saya sebagai host ataupun co-host, saya ada button ni kat bawah. Mute all dengan unmute all. Mana kata bila saya klik mute all, semua orang akan automatic termute. Dia punya ni, mikrofon ni automatic akan mute. Kecuali host dengan yang jadi presenter. Yang tanda button ni. Kalau button ni, kalau saya button ni ada dekat Fikri. Okey, host dengan Fikri ni, dua orang ni dia tak mute. Orang lain automatic dia akan mute. Sebab function katakan orang ni, kita ada participant, let's say 700 orang. Takkan kita nak mute seorang-seorang kan? Seorang-seorang mute. Okey, kita guna function ni, mute all. Mute all ni semua orang akan termute kecuali host dengan presenter. Okey, kalau kita nak unmute balik semula, semua orang tu, kita unmute all balik semula. Tadi perasan tak ada function tadi, apa nama tu, attendee cannot unmute themselves. Okay, kalau kita klik yang tu, untuk orang lain, orang tu nak bercakap, kita boleh klik nama dia, lepas tu hantar request kepada dia untuk unmute. Request to unmute unmute your microphone. Nanti participant tu akan nampak dia punya apa nama tu, invitation daripada host untuk unmute dia punya mikrofon. Okay. Dan itu sesuai guna waktu webinar lah. Sebab webinar kita kalau boleh lebih pada one way kan. Jadi kita tak nak orang tu simply unmute dia punya mikrofon. Jadi kita ada option untuk bagi dia permission untuk unmute dia punya mikrofon. Okay. Kalau saya sebagai host, ataupun nanti sesiapa yang akan buat sebagai host, okay, boleh klik kat nama orang tu. Katakan saya klik kat nama Rahim ni, right click button, right click kita punya mouse, sorry. Dia akan keluar option ni, banyak option ni. So let's say yang pertama ialah kita boleh change nama orang tu sebagai apa. Okay, klik change role, lepas tu klik yang button tepi tu. Okay, kita boleh jadikan dia sebagai presenter, kita boleh jadikan dia sebagai host, kita boleh jadikan dia sebagai co-host. Kalau kita jadikan dia jadi host,
saya sebagai host tu akan transfer dekat orang tu lah. Lepas tu saya tak jadi apa-apa, saya jadi participant biasa. Kena minta balik dekat orang tu, dekat Encik Rahman ni, boleh tak jadikan saya balik host? Okey, kita terklik tu. Tapi selalunya kalau kita ni sebagai host, kita ada urus dia bawah-bawah kita ataupun jawatankuasa, kita nak dia jaga meeting ni, kita jadikan dia sebagai co-host saja. Klik nama orang tu, change role, make sebagai co-host. Lepas tu bila dia dah keluar tu, nanti dekat nama dia bawah ni akan jadi co-host. Okay. Lepas tu ni annotate ni bila kita buat presentation, kalau kita klik allow to annotate, dia boleh klik ada pencil, ada apa semua tu, dia boleh annotate kita punya presentation. Dia boleh buat bulat-bulat lah. So kalau kita tak allow, alright, maknanya dia tak boleh guna function untuk annotate tu. Kadang benda ni guna waktu let's say kelas, lepas tu kita nak participant tu participate. Let's say dia nak suruh dia pun jot down dekat dalam kita punya kita punya slide presentation tu. Okay, ni tadi unmute, mute all ni rasa boleh faham dah ni ya. Okay, let's say ataupun tadi kata Encik Rahim ni dia ada klik raise hand, nak bertanya. So bila kita dah go one by one, okay, Encik Rahim ni kita dah go kat nama dia, kita dah jawab soalan dia, kita boleh klik sini lower all hand. Lower hand dia saja pun Okay, check ni maknanya kita check privately kepada dia. Ataupun satu lagi yang bawah pula move to lobby. Ni yang masa yang tadi waiting list tadi tu, katakanlah dah terlepas seorang dua yang kita rasa ini tak ada kaitan dengan kita ni. Okay, kita nak pun kita move dia. Okay, kita boleh move dia pergi ke lobby. Bila kita move dia lobby, dia tak keluar lagi sebenarnya dalam kita punya session ni. Dia cuma kita letakkan kat lobby. Lepas tu mungkin kita boleh bertanya dengan dia lah, siapa kamu apa semua. Kalau dah okey, kita boleh admit dia boleh masuk semula ke dalam kita punya session. Okey, satu lagi yang bawah sekali ni expel. Expel ni dengan kata lain kita kick out dia lah. Dia dah masuk dan memang kita confirm dia ni memang bukan orang kata orang IPM, kita kenal, kita klik expel, automatik dia akan terkeluar terus daripada kita punya session. Okey. Lagi itu dah. Make on entry. Ni satu lagi option yang tadi kalau kata kita lupa buat masa schedule. Okay. Kita boleh klik dekat yang 3 titik ni sebagai host kita boleh klik sini untuk mute on entry. Kita allow attendee untuk ambil asal. Ni kita boleh setting balik. Lupa lah masa kita buat schedule yang saya tunjuk awal-awal kan. Boleh lagi setting dekat dalam session tu, klik yang 3 button ni, boleh klik mute on entry and allow attendee to unmute themselves. Last sekali ialah chatting. Ini macam yang standard mana-mana punya aplikasi lah. So cuma yang beza sekarang ni, kalau nak chat sama ada chat, kita boleh option kat sini chat to everyone, ataupun kita boleh privately chat pada sesiapa. Klik je drop down button tu, lepas tu kita pilih siapa yang kita nak chat privately. Bila kita tick nama orang tu, katakan Syida kan, saya tick saya chat sini, orang lain tak nampak chatting tu, dia akan tulis itu privately, chatting privately tu Syida saja. Tapi kadang orang lupa ni kerana dia dah private dengan orang tu, lepas tu dia tap dia ingat dia betul dalam main. Dia kena ubah balik ni, pergi ke everyone balik semula. Settle. Okay, tu je lah. Nanti last kali kalau kita nak tutup yang tadi, pergi pangkah, lepas tu end meeting, leave meeting ataupun end meeting for all. Okay. Sebenarnya dekat atas ni pun ada juga option-option, tapi yang ni kita banyakkan dah cover tadi lah. Sebenarnya macam participant ni, mute, unmute, allow. Okay, macam tadi exit, entry, anyone can share. Ni nanti boleh go kata boleh export sendiri lah nanti yang atas ni. Nanti kalau tak tahu nanti boleh just WhatsApp saya lah, tanya. Ni semua yang saya tunjuk tadi yang basic sajalah. Yang basic saja. So simply kalau kata kita nak buat meeting, lepas tu kita nak handle meeting, rasa ni dah cukup lah.
Yang akan jadi agak complicated sikit nanti kalau kata nak gunakan Webex meeting ni untuk webinar atau seminar. Sebab tu melibatkan ramai participant. Sebenarnya kalau suggestion by Webex, participant more than 100 or 200, dia suruh pakai webinar. Dia panggil webinar dia Webex event. Dia ada Webex event. Event tu automatic kita boleh ada moderator, ada panel, 2-3 orang panel. Lepas tu yang lain-lain tu nanti bila dia join je automatic dia akan masuk sebagai participant. Dia tak dia punya mikrofon akan off, dia punya video pun akan off. Okay. So bila webinar tu sebab selalunya macam forum dia daripada one way sajalah kan. Jadi yang akan appear gambar videos ni hanya panel dengan moderator saja. Tu panggil event lah. Webex event tu lain sikit lah nanti. So yang ni Webex meeting. Tapi ada juga orang dia kata memang dia buat webinar tapi dia lebih suka pada two-way punya communication. So dia suka ada nampak user, nampak participant, boleh interact bila-bila masa. So dia pakai still lagi pakai Webex event, Webex meeting ni untuk webinar. Tapi you kena manually macam tadi lah. Manually mute orang tu, manually stop video orang tu. Okay. Saya pernah bantu handle baru ni Snap punya event. Paling ramai 700 orang lebih. Pakai Webex meeting je. Benda tu boleh ni sebab Webex, kita punya Webex meeting ni yang berbayar yang berbayar kita boleh limitation dia sampai 1,000 participant. So macam sekarang ni kita bawa 131, masih ada banyak lagi, dalam 800 lebih lagi boleh masuk. Tapi yang tu nanti admin ataupun co-host ni kena main peranan lah. Kena tutup video. Kalau 800 tu buka video, memang akan jadi hang kita punya PC tu. Kadang-kadang boleh sampai crash juga. Okay. So kalau untuk meeting biasa tak ada masalah lah. Kalau meeting dalam meeting jabatan ke apa, boleh je pakai Webex meeting. Sebab more than below than 100 tu tak ada isu sangat. Okay. Lagi apa lagi yang saya boleh terang? Saya rasa setakat ni yang tu sajalah kot. Jadi saya stop sharing lah. So makan bandwidth. Okay. Saya start share tu. Okay, start. Alright. So, okay. Okay, tu je dari saya. Ada apa-apa soalan nak tanya, boleh unmute ataupun tulis dalam chat box lah. Saya akan baca dan cuba jawab satu-satu lah. Okay, ya. Okay. Seorang-seorang. Okay, saya Dr. Chi ya. Saya nak tanya, kalau katakan orang yang tak bercakap, kita minta dia tutup video, kita akan save kita punya make dia mouse move kan? Ya, betul. Okay. Okay. So macam tadi Encik macam cakap semua buka tu. Bila semua buka nanti memang kita punya bandwidth, sebab bayanglah kita walaupun kecil dia punya video, tapi bila makin ramai tu dia akan bandwidth dia akan lagi consume lagi banyak lah. So macam kes kami hari tu masa seminar sampai 700 tu, untuk first day tu participant kita kena educate sikit dia orang lah. Sebab awal-awal tu semua macam bersemangat nak buka video. Semua orang buka video memang hang sampai crash masing-masing punya aplikasi. Semua kena restart balik. So lepas tu bila semua dah tutup, kita cuma buka panel saja. Okay, baru smooth. Walaupun 700 orang. Okay, thank you. Okay, doktor. Okay, Assalamualaikum. Saya Imran nak bertanya soalan. Okay, Imran. Ada 4 rasanya tak silap ni. 2 soalan berkait. Soalan pertama, untuk yang free account ni, kalau kata kita sign up for free, kalau kita jadi host, berapa maksimum participant boleh allow? Dan soalan kedua, susulan ni berkait,
berapa ramai co-host dia boleh assign untuk yang kalau free account ni. Itu 2 soalan. Soalan ketiga, kayak yang apa virtual background tadi tu, kita boleh video tak ataupun dia nak image sahaja? Okey. Okay, soalan keempat yang terakhir, banyak sangat nanti kan kesian kat orang lain pula kan. Soalan keempat, kalau kita access Webex ni through browser, web apps kan. So browser mana yang terbaik direkomend? Sebab sekarang ni ada orang selesa Chrome, ada orang selesa Firefox. Kalau kata based on Cik Rafizan punya experience lah, browser mana yang paling sesuai lah. Okey, terima kasih. Okey, Imran, terima kasih. Okey, soalan pertama, kalau pakai basic account ni ialah sebab dia free. So, Webex limitkan sebanyak 50 partisipan, partisipan 100 partisipan saja. Okey, untuk yang account Webex free. Masa dia limit kepada 50 minit. Okey. So, soalan kedua, co-host can be as unlimited berapa banyak partisipan yang ada dalam tu. Okey, untuk virtual background, kalau video pun dia support. So, video kita boleh upload juga lah nanti. Kalau ada file video tu nanti upload juga. Okay, untuk yang browser tu setakat ni mana-mana browser yang support WebRTC tak ada masalah, boleh join. Tapi yang saya setakat pakai ni tengok Chrome lagi better lah. Okay. Okay, Imran. Alright, info terima. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, Fifi, insyaAllah nanti saya buatkan, nanti kita emailkan sekali dengan slide dengan rakaman. Okay, soalan dalam chat box ni. Ini tak ada. Okay. Ada lagi tak soalan? Daftar update by group tekan. Tengok dalam chat macam tak ada soalan juga. Okey, rekod bertahan berapa lama? Okey, rekod kalau dalam cloud system sebenarnya bergantung kepada admin cloud, admin katakan UPM tu, admin UPM lah. Kalau ikutkan sebenarnya ada option untuk buat housekeeping, kita boleh set dalam 3 bulan, kita boleh set dalam 6 bulan. Tapi buat masa sekarang kita tak set apa-apa. Buat masa sekarang benda tu sentiasa lagi ada dalam cloud lah. Tapi dinasihatkan lepas dah rekod dalam cloud, mohon download dan delete lah storage tu. Sebab kalau tidak nanti akan consume storage. Orang lain pun nak pakai juga kan. So dah dapat tu simpan dekat kita punya Google Drive ke. Sebab kalau ikutkan cloud tu yang Webex ni bukan mainly for kata storage lah. Ya, dia lebih kepada simpan sekejap untuk kita rekod. Lepas tu nanti dah download, kita delete. Alright, rekaman. Okay, ada lagi tak soalan dekat chat box? Schedule ni boleh set up terus untuk meeting yang berkala ke? Contoh meeting yang okay, yang untuk ni macam yang saya terang tadi tu pakai recurring. Jadi bila katakan meeting tu berkala setiap minggu, katakan hari Rabu. Setiap hari Rabu memang meeting ni dah sah pukul 8 pagi sampai pukul let's say pukul 12 tengah hari. Jadi bila kita schedule tu klik recurring, lepas tu klik weekly, lepas tu tulis sampai berapa lama. Right, je. So yang schedule ni boleh dibuat berkala dengan klik option recurring tadi. Alright, ada lagi soalan. Webex. Sikit banyak soalan tata. Okey, dah tadi saya akan okey, tak ada dan nanti asal ada seorang lagi yang tanya tentang account tadi. Okey, tak ada dah. Okey, yang lain ada tak soalan? Dalam chat dah habis. So, yang direct code ada nak tanya. Kalau tak ada, saya rasa nombor saya ada dalam email. Jadi kalau ada apa-apa yang nak bertanya ataupun nak minta saya tolong,
boleh WhatsApp saya lah bila-bila masa. Okay? Alright. So, boleh kita tutup kita punya session? Jemaah ni, yang laki-laki ni ada nak bekerja first come first serve masuk masjid ni. Okay, so saya tutuplah kita punya sesi. So, terima kasih semua dapat luangkan masa untuk berkursus Webex. So, next week kita ada satu lagi kursus Microsoft Teams. Jumpa hari 21 bulan lah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sama-sama baik.